محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam program pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pada siri yang ke-97 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita harapkan ada hadis-hadis yang kita boleh ambil pengajaran, yang kita boleh ambil ibrah, yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Kita masih lagi pada tajuk berkenaan tentang salat. Dan pada kali ini Imam Muslim membawa kepada kita hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan salat subuh dan juga salat asar, serta wal muhafazati alaihima, kepentingan untuk menjaga subuh dan asar. Maka ini adalah dua salat yang ditekankan dalam tajuk ini berkenaan tentang pentingnya untuk menjaga solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Riwayat 1433, baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, Yata'aqabun pada baris yang kelima. Kata Imam Nawawi, ta'ti ta'ifatun ba'da ta'ifah, bergile-gile. Maka sabda Nabi SAW, Yata'aqabun, sabda Nabi SAW, Yata'aqabun, bergile-gile, fikum, pada kamu, malaikatun, malaikat-malaikat, billaili, malaikat malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat siang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada mengutuskan malaikat yang untuk bersama dengan manusia. Ada yang mana waktunya malam dan ada juga yang mana waktunya adalah siang. Yata'aqabun, mereka bergilir. Wa yajtami'un, dan mereka ini akan bertemu dan berpisah waktu bila? Pada solat fardu subuh dan juga solat fardu asar. Maka ketika mana solat fardu subuh, maka malaikat, kenapa Atia? Kenapa? Sini. Itu. Kejap. Allahumma salli ala sayyidina. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Saya punya internet okey ke? Merah ke hijau? Okey. Maka sabda Nabi SAW, dan malaikat siang dan malam mereka akan bertemu pada waktu solat fardu subuh dan pada solat asar. Summa ya'rujun, maksudnya malaikat yang siang akan turun pada waktu subuh dan malaikat yang malam pada waktu itu akan kembali pada waktu subuh. Begitu juga asar, mereka menukar giliran pada waktu subuh dan asar. Maka sabda Nabi SAW, summa ya'rujul ladzina nabatu fikum, maka akan naik malaikat yang telah bermalam bersama dengan kamu. Maka Allah akan bertanya kepada malaikat tersebut, wa huwa a'lamu bihim, dalam keadaan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu telah meninggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat tersebut menjawab, taraknahum, kami tinggalkan mereka
dalam keadaan mereka sedang bersolat. Wa atainahum, dan kami datang kepada mereka pada waktu petang dalam keadaan mereka bersolat. Maka sebab itu ditekankan untuk sangat-sangat menjaga solat di awal waktu bagi solat fardu asar dan juga solat fardu subuh, kerana pada waktu itu berlakunya pertukaran giliran di antara malaikat. Maka beruntung orang yang apabila malaikat datang, dia sedang solat asar. Apabila malaikat tu balik, maka dia sedang solat fardu subuh. Begitulah juga sebaliknya. Riwayat 1434, baca sampai habis. Ahlan, terima kasih kepada yang beri gift. Terus baca. Maka Nabi SAW bersabda, wal malaikatu yata'aqabuna fikum. Malaikat itu sentiasa bergili-gili ada bersama dengan kamu. Ada malaikat, banyak jenis malaikat. Ada malaikat sebagai penjaga, ada malaikat sebagai pencatat amalan, ada malaikat pada waktu itu tugas dia bersama dengan manusia. Maka ada pelbagai tugasan para malaikat. Maka sabda Nabi, bergili-gili bersama dengan kamu malaikat siang dan juga malaikat malam. Terus daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna julusan, kami sedang duduk bersama dengan Nabi SAW. Iz nazara, tiba-tiba baginda melihat akan bulan pada malam bulan purnama. Ketika mana bulan penuh, maka Nabi SAW nampak bulan. Maka Nabi terus bersabda, ama innakum satarawna rabbakum, demi sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kamu melihat bulan ini. Maksudnya bagaimana kamu melihat bulan dalam keadaan tak bersesak-sesak, tolak menolak, begitulah kamu akan melihat Tuhan kamu. La tudammun, kamu tidak akan bersesak-sesak fi ru'yatih, dalam melihat kepada Tuhanmu. Maka berkenaan tentang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada baris yang ketiga daripada bawah catatan Imam Nawawi, kata Imam Nawawi bahawa war-ru'yatu mukhtassatun bil mu'minin, melihat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan maksud daripada sebagaimana kamu melihat bulan, kata Imam Nawawi, tashbih adalah daripada sudut kita dapat melihat dengan mudah. Bukanlah pada waktu itu Nabi berikan perumpamaan Allah itu umpama bulan. Tidak, al-'iyadzubillah, bukanlah maksudnya begitu. Adapun orang-orang yang tidak beriman, kata para ulama, wa ammal kuffar fala yarawnahu, maka orang yang tidak beriman tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat yang kemudian sabda Nabi SAW, fa in istata'tum, maka jika kamu mampu, alla tughlabu, untuk kamu tidak ditewaskan daripada solat sebelum matahari terbit dan juga solat sebelum matahari terbenam, iaitu subuh dan asar, maka lakukan. Maka Nabi tegaskan dalam pada nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kena jaga semua waktu solat, kena jaga semua. Namun sabda Nabi, ada dua waktu solat dan jangan kamu dikalahkan, jangan kamu tak melakukannya. Apakah dua waktu solat tersebut? Subuh dan asar. Maka kemudian Nabi SAW membaca ayat, wasabbih bihamdi rabbik, dan pujilah kamu akan Tuhanmu, qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Maka ini adalah dua solat yang sangat-sangat ditekankan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis ini untuk kita jaga, subuh dan asar. Riwayat seterusnya baca. Maka sabda Nabi SAW dalam hadis ini, amma innakum, adapun sesungguhnya kamu satu'radun, akan dibawa di hadapan Tuhanmu, fatarawnahu, maka kamu akan melihat Allah sebagaimana mudahnya kamu dapat melihat bulan ini. Waqal, kemudian Nabi SAW membaca pada waktu itu ayat yang kita baca tadi daripada surah Taha, ayat yang ke-13. Terus 1437.
Sabda Nabi SAW dalam hadis ini pula, orang yang istiqamah menjaga solat fardu subuh dan fardu asar, maka takkan diseksa dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi, la yalijan nara ahadun, sama sekali tidak akan masuk syurga seseorang salla qabla tulu'i syams, yang menjaga solat sebelum matahari terbit. Ke sini itulah solat fardu subuh. Wa qabla ghurubiha, dan orang yang menjaga solat sebelum matahari terbenam, itulah solat fardu asar, yakni al-fajr wal asar. Maka berkata salah seorang daripada kalangan penduduk Basrah, anta, wahai Tuan, adakah Tuan mendengar ini terus daripada Nabi SAW? Maka berkata sahabat ini, na'am, bahkan. Maka berkata lelaki tersebut, wa ana ashhadu, dan aku juga bersaksi bahawa qala rajul, maka berkata lelaki tersebut, sesungguhnya aku bersaksi bahawa aku telah mendengarnya daripada Nabi SAW. Sami'athu uzunaya, kedua telingaku telah mendengar Nabi bersabda hadis ini. Wa wa'ahu qalbi, dan hatiku telah mengingati sabdaan Nabi SAW ini. Nak menunjukkan dia tak terkeliru, tak lupa. Memang Nabi SAW sebut, barang siapa jaga solat fardu subuh dan fardu asar, maka dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Dan kebiasaannya orang yang jaga dua solat ini, maka pasti mudah untuk dia menjaga baki solat 5 waktu yang lain. Terus 1438. Nah, Tiah minum air. Sini air. Sini. Kejap basuh mulut dia seorang. Basuh mulut dulu. Okey, terus. Maka dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, la yalijun nara, tidak akan masuk neraka, man salla qabla tulu'i syams, seseorang yang menjaga solat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itulah solat asar dan subuh. Siapa yang menjaga solat asar dan subuh, sabda Nabi SAW, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka pada waktu itu ada seorang lelaki daripada kalangan penduduk Basrah. Maka pada waktu itu dia bertanya kepada Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, anta sami'ta hadha minan nabi, adakah kamu sendiri yang mendengar Nabi SAW bersabda hadis ini? Maka berkatalah Umarah bin Ru'aibah radhiyallahu anhu, na'am ya, ashhadu, aku bersaksi bahawa aku telah mendengar hadis ini daripada Nabi. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lelaki ini pun berkata, dan aku juga bersaksi bahawa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda akan hadis ini di tempat yang sama. Kamu telah mendengar Nabi SAW bersabda akan hadis tersebut, bahawa siapa yang menjaga salat fardu asar dan fardu subuh, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. 1439 baca. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang pendek, sabda Nabi, man sallal bardain, barang siapa menjaga solat pada keadaan sejuk. Apakah solat yang Nabi maksudkan pada keadaan sejuk? Iaitulah subuh dan asar. Sabda Nabi, man sallal bardain, barang siapa yang solat pada dua waktu sejuk, iaitu subuh dan asar, dakhalal jannah, pasti akan masuk ke syurga. Maka semua hadis-hadis yang Imam Muslim bawakan di sini nak menegaskan kepada kita kepentingan menjaga solat fardu subuh dan fardu asar pada awal waktunya, pada keadaan dia, dan ganjarannya adalah sangat-sangat besar. 1440 baca. Terus, maka bab yang seterusnya ada 3 hadis di sini. Imam Muslim membawakan tajuk bahawa anna awwala waqtil maghrib, permulaan waktu maghrib bermula ketika terbenam sahaja matahari. Terbenam sahaja matahari dah bermula waktu maghrib.
maka ianya tak perlulah tunggu lama, maka digalakkan bila terbenam sahaja matahari untuk pada waktu itu menunaikan solat fardu maghrib. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maknahu annahu yubakkiru biha fi awwali waqtiha, maka digalakkan untuk menyegerakan pada waktu itu solat fardu maghrib. Bimujarradi ghurubi syamsi, dengan terbenam sahaja matahari pada waktu itu untuk terus menunaikan solat fardu maghrib. Lalu sebab itu kata para sahabat, kami kalaulah habis solat maghrib dengan Nabi, kalaulah kami memanah, kami masih lagi boleh tengok, boleh nampak dekat mana jatuhnya anak panah kami, nak menunjukkan awalnya Nabi SAW menunaikan solat fardu maghrib. Terus 1441 baca. Maka Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi SAW kana yusalli al-maghrib, baginda menunaikan solat fardu maghrib, idza gharabat asy-syamsu, tak kala terbenam sahaja matahari, wa tawarat bil hijab, dan matahari tersembunyi di sebalik pandangan mata manusia. Maka kedua-dua perkataan ini memberi maksud yang sama, gharabatis syamsu dengan watawarat bil hijab. Maka lihat kepada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, al-lafzani bimakna, kedua-dua perkataan ini memberi maksud yang sama, iaitu bila terbenam je matahari, maka Nabi SAW akan terus menunaikan waktu maghrib. Nabi akan terus menunaikan solat fardu maghrib. Sini Kak Abi Hatiah. Okey, tak apa, sini. Sini. Duduk dalam ngantuk, nak tidur. Ya Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus 1442. Maka kata Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, kunna nusalli al-maghriba ma Rasulillah, kami pernah solat maghrib bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayansarifu ahaduna, maka ketika mana selesai solat dan pulang salah seorang daripada kami, wa innahu la yubsiru, dia masih lagi boleh melihat mawaqi'a nablih, tempat jatuh anak panahnya. Maksudnya Nabi solat maghrib begitu awal, cahaya masih ada pada langit. Kalaulah pada waktu itu mereka memanah, mereka masih boleh nampak dekat mana anak panah tersebut jatuh. Dan dalam sebahagian besar riwayat pun kita nampak Nabi SAW selalunya tidak menunaikan solat qabliyah sebelum maghrib. Namun dalam Riyadhus Shalihin kita baca bahawa para sahabat radhiyallahu anhum yang akan bergegas menunaikan qabliyah sebelum fardu maghrib. Maka Nabi solat maghrib pada awal, masuk saja maghrib, Nabi SAW akan menunaikan maghrib. Walaupun waktunya berlarutan sehingga sejam 10 minit ataupun lebih kurang begitu, maka waktu maghrib lebih kurang sejam 10 minit ataupun 1 jam 15 minit, sampai hilangnya kemerahan di kaki langit, hilangnya syafaqul ahmar di kaki langit. Terus baca. Terus riwayat lebih kurang sama, kami solat maghrib di awal waktu. Tak nak kacau, nak ngajar. Okey, terus. Maka berkenaan tentang waktu isyak, kita akan mula dikongsikan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan hadis-hadis yang mana Nabi melewatkan solat isyak. Kadangkala sehingga 1/3 malam, kadangkala sehingga separuh malam. Maka mana satu yang lebih afdal? Adakah mengawalkan isyak pada awal waktu ataupun melewatkan isyak sehingga 1/3 ataupun separuh malam? Kerana hadis-hadis yang bakal kita baca ni ada beberapa muka surat, ada lebih kurang 4 muka surat, bahkan lebih, bagaimana Nabi SAW melewatkan solat fardu isyak. Maka sebab itu pada baris yang keempat daripada bawah, Imam Nawawi membawakan tajuk halil afdal taqdimuha am ta'khiruha. Mana satu yang afdal? Adakah mengawalkan isyak masuk waktu je terus solat,
ataupun melewatkan isyak, tapi lewat tak adalah sampai sebelum subuh. Lewat maksudnya sampai berlalunya 1/3 malam ataupun separuh malam, setengah malam. Maka mana satu yang lebih afdal? Maka kata Imam Nawawi, wahuma madhhabani masyhuran, dan inilah perbezaan pendapat yang terkenal di kalangan para ulama, dan kedua-duanya pada waktu itu mempunyai dalil yang tersendiri. Maka ada yang mengatakan pada waktu itu melewatkan isyak lebih afdal, dan inilah dalil-dalil yang bakal kita baca begitu banyak. Ada beberapa muka surat yang menceritakan tentang Nabi SAW melewatkan isyak. Begitu lewat sampai para sahabat tertidur. Mereka pada waktu itu tertidur dalam saf kerana nak tunggu Nabi SAW keluar mengimamkan solat mereka. Dan ada juga yang pada waktu itu mengatakan mengawalkan isyak adalah lebih afdal, dan mereka ini menjadikan dalil bahawa menjadi kebiasaan Nabi SAW sentiasa solat fardu pada awal waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka inilah hadis-hadis yang bakal kita baca berkenaan tentang melewatkan solat fardu isyak. Okey, tak nak kacau. Okey, tak nak tadi. Okey. Terus baca riwayat 1444. Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi SAW berkata, A'tama yu'timu, lihat kepada baris yang kedua daripada bawah, ay akharaha hatta ishtaddat atamatul lail. Nabi SAW telah melewatkan solat fardu isyak sehingga malam menjadi sangat gelap. Yang mana ini bermaksud sampai separuh malam, ataupun pada waktu itu 1/3 malam. Maka Nabi SAW telah melewatkan solat fardu isyak, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terus baca. Dan itulah solat isyak yang dikenali juga sebagai solat atamah. Falam yakhruj Rasulullah, maka Nabi tak keluar pada satu malam. Nabi tak keluar untuk menjadi imam, sehingga Umar bin Khattab akhirnya bersuara, naman nisa wasibyan, wahai Rasulullah, wanita dan kanak-kanak dah tidur. Punya lama Nabi SAW tak keluar. Maka akhirnya Umar bin Khattab bersuara, fa kharaja Rasulullah, maka Nabi SAW keluar. Astaghfirullahalazim. Hati ya. Maka Nabi SAW, bila Umar bin Khattab memanggil Nabi, maka Nabi SAW keluar. Maka Nabi bersabda kepada orang-orang yang masih berada dalam masjid, hina kharaja alaihim, sewaktu Nabi SAW keluar, ma yantaziruha ahadun min ahli al-ardi ghairukum, tidak ada yang sanggup menunggu untuk waktu solat di atas muka bumi ini pada waktu ini kecuali kamu. Kerana pada waktu itu tak ramai pun orang yang Islam hanya berada di Madinah, dan mereka pada waktu itu menunggu Nabi SAW keluar untuk solat isyak. Maka Nabi puji, tak ada daripada kalangan orang yang menunggu solat pada waktu ini selain daripada kamu, wahai para sahabat. Wazalika, dan itu adalah keadaan sebelum tersebarnya Islam. Zada Harmalah, baca. Bawa dia. Maka Nabi SAW kemudian menegur kepada Umar bin Khattab yang pada waktu itu memanggil Nabi SAW keluar. Sabda Nabi, wa ma kana lakum, dan apa yang berlaku kepada kamu, an tanzuru Rasulullah ala salah, kamu memaksa utusan Allah untuk menunaikan solat. Maka Nabi tegur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang pada waktu itu memaksa Nabi SAW untuk keluar. Maka sebenarnya kata para ulama, Nabi SAW melakukan begitu sebenarnya nak menunjukkan afdalnya, bagusnya untuk melewatkan solat fardu isyak hingga separuh malam, ataupun pada waktu itu 1/3 malam. Namun kita lihat zaman kita kebiasaannya adalah solat semuanya di awal waktu di masjid dan surau. 1445 terus.
Terus maka kena perhatikan betul-betul pada baris yang kedua terakhir, pada penghujung baris yang kedua daripada atas. Maka kata para ulama, bila kita baca hadis tentang Nabi SAW melewatkan solat fardu isyak, benda yang paling penting yang kita jangan salah faham adalah wa'lam, ketahuilah anna ta'khir al-madhkur, bahawa semua keadaan yang Nabi SAW melewatkan solat fardu isyak, semua hadis pada waktu itu adalah semua menunjukkan apa Nabi melewatkan solat isyak lam yakhruj bihi an waqtil ikhtiyar, yang mana Nabi tak pernah pada waktu itu melewatkan lebih daripada waktu yang terbaik untuk solat fardu isyak. Dan apakah waktu tersebut? Wahia nisful lail, dan itulah separuh malam. Maka bila kita baca hadis tentang Nabi melewatkan isyak, jangan kita kata oh boleh solat isyak pukul 5, pukul 4, pukul 4.30 ataupun 5.45 betul-betul sebelum subuh sebab Nabi kata melewatkan isyak. Jangan salah faham. Semua hadis-hadis yang bakal kita baca begitu banyak yang Nabi melewatkan solat isyak, semuanya kalau kita lihat keseluruhannya, maka ianya tak pernah lebih daripada separuh malam. Sebab bila masuk dia separuh malam, maka pada waktu itu berakhirlah waktu yang terbaik untuk solat fardu isyak. Maka sebab itu semua hadis-hadis menunjukkan sebelum masuknya waktu separuh malam. Maka daripada sini juga sebahagian para ulama yang menjadikan ini sebagai dalil mengatakan bahawa afdal untuk melewatkan isyak. Maka sibukkanlah diri dengan majlis ilmu, dengan belajar mengajar dan sebagainya. Maka ini semua hadis-hadis ini menjadi dalil. Namun di sisi mazhab Syafi'i tetap afdalnya adalah solat di awal waktu. Bila masuk je waktu, maka semua solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak sunnah untuk diawalkan waktunya, kecuali solat fardu zuhur pada tempat yang panas, pada musim yang panas, yang tak boleh seseorang itu pergi untuk menunaikan solat di masjid kecuali dalam kesakitan, kesengsaraan, maka barulah pada waktu itu dilewatkan sedikit sehingga cuaca redup. Terus riwayat seterusnya. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "A'taman Nabi ay akhara al-isya an-Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melewatkan solat fardu isyak pada satu malam. Punya lewat hatta dhahaba ammatul lail, sehingga berlalu perginya sebahagian besar malam, iaitu lebih kurang separuh malam berlalu. Wa hatta nama ahlul masjid, para sahabat yang masih berada di masjid ada sebahagian mereka pada waktu itu telah tertidur. Summa kharaja, kemudian barulah Nabi SAW keluar dan Nabi mengimamkan solat. Bila dah selesai solat, Nabi bersabda, "Innahu la waqtuha", sesungguhnya inilah waktu yang terbaik untuk solat fardu isyak. "Laula an asyukka", kalaulah tidak kerana aku merasakan menyusahkan terhadap umatku, nescaya pada waktu itu aku akan solat isyak pada waktu seperti ini. Wa fi hadis Abdul Razak, "Laula an yashukka ala ummati", tapi Nabi SAW tak solat begitu kerap begitu kerana Nabi tak nak menyusahkan umat baginda yang pada waktu itu ingin balik berehat dan sebagainya. 1447 baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Makasna dzata lailah", kami telah menunggu pada satu malam, nantadhiru Rasulullah, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimamkan kami solat isyak. Al-akhir maksudnya solat isyak yang terakhir. Sebab orang Arab panggil juga maghrib sebagai isyak sebahagian dia. Maka Nabi SAW telah keluar kepada kami setelah berlalunya 1/3 malam. Maka hadis ini menjadi dalil untuk sebahagian orang yang mengatakan lewatkan isyak sampai 1/3 malam.
Fala nadri, maka kami tidak tahu, asyai'un, adakah sesuatu yang telah menyebutkan Nabi SAW pada urusan keluarga baginda ataupun perkara yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, hina kharaja, ketika mana baginda keluar untuk mengimamkan solat, innakum latantaziruna, sesungguhnya kamu masih lagi menunggu salatan, pada waktu itu waktu untuk menunaikan solat berjemaah. Ma yantaziruha, tidak ada yang masih menunggu untuk menunaikan isyak pada waktu ini seorang pun selain daripada kamu. Walaula an yaskula ala ummati, dan kalaulah tidak kerana memikirkan akan membebankan umatku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sallaitu bihim hadhihi sa'ah, nescaya aku akan mengimamkan orang ramai pada waktu ini. Kemudian Nabi SAW memerintahkan muazzin, maka iqamah dilaungkan dan baginda Nabi SAW mengimamkan salat. Maka Nabi suka untuk melewatkan isyak sehingga 1/3 ataupun separuh malam. 1448 baca, laju sikit. Maka daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam syughila anha lailatan, baginda telah disibukkan dengan sesuatu urusan pada satu malam. Fa akharaha, maka Nabi telah melewatkan solat fardu isyak. Kemudian kata Abdullah bin Umar, hatta raqadna fil masjid, sehingga ada di antara kami yang telah tertidur dalam masjid. Summa staiqazna, kemudian kami bangun, Nabi masih belum keluar. Summa raqadna, kami tidur balik. Summa staiqazna, kami bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum keluar. Sehingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengimamkan solat isyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun min ahli al-ardi al-lailah, tidak ada seorang penduduk bumi pun pada malam ini yang masih menunggu solat, sabda Nabi, kecuali hanya kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam puji mereka. Maka lihat pada baris yang kedua daripada bawah, bila kita melihat Abdullah bin Umar kata kami tidur bangun dan mereka tak ambil semula wuduk. Kata Imam Nawawi, kullu hadha mahmulun ala naumin la yunqadul wudu. Semua ini adalah diambil kira tidur yang tidak membatalkan wuduk. Dan apakah tidur yang tidak membatalkan wuduk? Wa huwa naum al-jalis mumakkinan maq'adah. Tidur seseorang yang pada waktu itu tidak terangkat punggungnya, maka punggungnya sentiasa tetap, maka inilah pada waktu itu tidur yang tidak membatalkan wuduk. Wa fihi dalilun ala anna nauma mithla hadha la yanqudul wuduk. Maka ini juga menunjukkan bahawa tidur seperti ini tidak membatalkan wuduk. Sebab itu Abdullah bin Umar dan para sahabat yang lain, mereka tidak pergi ambil wuduk ketika mana mereka tertidur menunggu Nabi SAW untuk mengimamkan solat fardu isyak yang Nabi keluar lambat sehingga 1/3 ataupun berlalunya separuh malam. 1449 baca. Maka para tabi'in telah bertanya kepada Anas bin Malik tentang cincin Nabi SAW diperbuat daripada apa. Maka Anas bin Malik dia bukan sekadar jawab, dia ceritakan kisah berkenaan tentang Nabi SAW punya solat isyak. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akhara Rasulullah, Nabi SAW telah melewatkan solat fardu isyak pada satu malam, ila syatril lail, sehingga separuh malam. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa Nabi melewatkan solat isyak sehingga separuh malam. Au kada yadhhabu syatrul lail, ataupun pada waktu hampir sahaja dekat berlalunya separuh malam. Kemudian baginda telah datang lalu bersabda, innan nasa qad sallau wa namu, sesungguhnya ada sebahagian orang telah solat lalu tidur. Wa innakum, namun sesungguhnya kamu, lan tazalu fi salah, kamu sebenarnya berterusan mendapat pahala seolah-olah sedang menunaikan solat. Man tazartumus salah, selagi mana kamu menunggu solat. Maka ini satu pahala besar. Orang yang tunggu solat, dia akan dapat pahala seolah-olah sedang solat, walaupun pada waktu itu dia tidak melakukan amalan yang lain. Maka orang yang tunggu solat,
pada waktu itu dia berada dalam keadaan mendapat pahala solat. Sabda Nabi SAW. Kemudian berkata Anas, maka pada waktu itu aku seolah-olah dapat membayangkan aku melihat ila wabisi, kepada kilauan. Wabis maksudnya kilauan, cincin Nabi SAW yang diperbuat daripada perak. Kemudian warafa isba'ahu al-yusra bil khinsar, maka kemudian Anas bin Malik telah mengangkat jari kirinya yang pada jari kecil tu, jari kelingking, jari kelingking tangan kiri. Maka pada waktu itu Anas bin Malik pada waktu itu menunjukkan jari kelingking tangan kiri. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pada baris yang kedua, musyirun bil khinsar, Anas bin Malik pada waktu itu mengisyaratkan dengan jari kelingking tangan kiri, ai annal khatam, bahawa Nabi SAW telah memakai cincin pada jari kelingking tangan kiri Nabi SAW. Sebab itu Anas bin Malik menunjukkan jari tersebut. Anas bin Malik pada waktu itu tunjukkan jari, di mana Nabi SAW pada waktu itu memakai cincin pada jari tersebut. Dan dalam hadis yang lain ada menukilkan Nabi SAW pernah pakai di jari yang lain. Tapi dalam hadis ini sunnahnya Nabi SAW telah memakai pada jari kelingking tangan kiri. 1450 baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Kata Anas bin Malik, nazarna Rasulullah, kami telah menunggu Nabi SAW pada satu malam untuk solat isyak berjemaah. Hatta kana qariban min nisfil lail, punya lama kami tunggu sehingga hampir-hampir telah berlalunya separuh malam, punya lama. Daripada sini kita belajar betapa para sahabat pengorbanan mereka untuk menjaga solat fardu jemaah bersama dengan Nabi SAW. Summa ja'a, kemudian baginda telah datang lalu mengimamkan kami solat. Kemudian baginda telah menghadap kepada kami dengan wajah baginda. Faka'annama, kata Anas, seolah-olah aku dapat melihat kepada gilauan cincin baginda yang berada pada tangan baginda, min fiddatin, yang diperbuat daripada perak. 1451 baca sampai habis. Terus 1452. Daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kuntu ana wa ashabi alladhina qatibu ma'i fi safinah, aku bersama dengan teman-temanku yang telah datang bersama denganku di dalam sebuah kapal. Maka apakah kapal yang dimaksudkan di sini? Abu Musa al-Ash'ari adalah di antara sahabat yang telah berhijrah ke Habsyah. Dia nak berjumpa dengan Nabi ketika mana Nabi masih berada di Mekah. Namun pada waktu itu dia terserempak dengan para sahabat yang Nabi telah hantar untuk berhijrah ke Habsyah. Maka dia pun turut berhijrah ke Habsyah. Maka ketika mana pada tahun yang ke-7 Hijrah, Nabi minta Raja Najasyi untuk pulangkan balik pada sahabat Nabi SAW. Maka mereka pun pulang menaiki kapal. Itu yang beliau maksudkan. Ketika mana kami datang pada waktu itu menaiki kapal pada tahun yang ke-7 Hijrah. Maka kami telah tinggal di Baqi' Buthan. Kami tinggal di situ. Sementara Nabi SAW berada di Madinah. Fakana yatanawabu Rasulullah, maka kami telah bergili-gili untuk pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW pada solat isyak. Kami nak bergili-gili, ada yang menjaga rumah, ada yang menjaga yang lain, ada yang memasak. Lalu sebab kami duduk jauh daripada Nabi, maka kami bergili-gili siapakah yang dapat solat bersama dengan Nabi SAW. Kulla lailah nafar, setiap malam seorang akan join solat dengan Nabi SAW. Berkata Abu Musa, fawafaqna, maka telah pada satu malam tiba giliranku untuk aku bersama dengan Nabi SAW. Walahu ba'du syughul, sementara pada waktu itu baginda mempunyai beberapa urusan sehingga menjadikan Nabi SAW telah melewatkan solat isyak.
hatta ibharal lail, sehingga menjadi tengah malam. Punya lama pada waktu itu mereka tunggu Nabi SAW untuk solat fardu isyak. Kemudian barulah Nabi SAW keluar, maka Nabi telah mengimamkan solat bagi mereka. Falamma qada salatah, apabila telah selesai solat, maka baginda bersabda kepada para sahabat yang pada waktu itu masih ada, ala rislikum, tunggulah sebentar, u'limukum, aku menghabarkan kepada kamu, wa abshiru, dan berita gembiralah untuk kamu, inna min ni'matillahi alaikum, sabda Nabi, sesungguhnya di antara rahmat Allah ke atas kamu, bahawa tidak ada seorang manusia pun pada waktu ini yang sedang menunaikan solat selain kamu. Kerana Nabi SAW puji mereka yang sanggup tunggu lama, semua orang dah tidur, tapi kamu masih tunggu untuk menunaikan solat. Kemudian sabda Nabi SAW, awqala ma salla hadhihi sa'ah, pada waktu itu kamu belum lagi menunaikan solat sementara orang lain dah tidur. Sabda Nabi SAW, la nadri, kata perawi, kami tidak tahu perkataan manakah yang Nabi SAW gunakan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari telah berkata, faraja'na, maka kami pun pulang dalam keadaan gembira bila kami mendengar pujian Nabi SAW bahawa pada waktu ini semua orang telah tidur kecuali hanya kamu, wahai para sahabat, yang masih sanggup menunggu untuk solat berjemaah. Kita pun kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang bila dah tiba waktu kita solat sendiri. Tapi para sahabat, mereka punya dahsyat mengambil berat solat berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Maka pada waktu itu mereka tunggu untuk Nabi SAW keluar sehingga berlalunya separuh malam. Terus riwayat seterusnya. Maka Ibn Jurayj telah berkata kepada Atha, ayyuhinin ahabu ilaika, waktu manakah yang engkau paling suka untuk aku solat isyak? Allati yakuluhan nas, yang orang ramai panggil sebagai solat atamah. Imaman, adakah solat berjemaah bersama imam? Wahilwan, ataupun solat sendiri? Yang mana satu lebih afdal? Maka berkata pada waktu itu perawi, aku telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, a'tama Nabiullah, Nabi SAW telah melewatkan solat isyak pada satu malam, sehingga pada waktu itu sebahagian manusia telah pada waktu itu tertidur lalu bangun. Warakadu wastayqadu, tidur bangun. Maka akhirnya Umar bin Khattab pada waktu itu dia menyeru Nabi untuk keluar dengan berkata, as-salah, salat wahai Rasulullah, salat wahai Rasulullah. Maka berkata Atha, telah berkata Abdullah bin Abbas, maka Nabi SAW telah keluar, ka'anni anzuru ilaih, seolah-olah aku masih melihat keadaan Nabi pada waktu ini. Kata Abdullah bin Abbas, yaqturu ra'suh, maka pada waktu itu menitis air daripada rambut Nabi, daripada kepala Nabi. Wadi'an yadahu ala syikki ra'sih, Nabi SAW meletakkan tangan baginda pada kepala baginda. Lalu baginda bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalaulah tidak kerana khawatir akan membebankan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk pada waktu itu menunaikan solat pada waktu seperti ini, iaitu pada separuh malam, ketika mana telah berlalunya separuh malam. Maka daripada sini menjadi dalil bagi sebahagian orang bahawa pada waktu itu afdal adalah pada waktu itu solat pada separuh malam, solat fardu isyak. Terus fastasbattu, maka berkata Ibnu Jurayj, maka aku telah bertanya kepada Atha, bagaimanakah cara Nabi SAW meletakkan tangan baginda di kepala, sebagaimana yang telah dinukilkan oleh Abdullah bin Abbas. Fabaddada li Atha, maka Atha telah pada waktu itu melebarkan jari jemarinya, maksudnya taklah rapat, dia melebarkan sedikit. Min tabdil, thumma wada'a atrafa asabi'ih, kemudian beliau telah meletakkan hujung-hujung jari beliau ala qarnir ra'si, pada sisi kepala beliau. Thumma sabbaha yamurruha kadzalika ala ra'si, kemudian beliau telah melalukan jari jemari beliau pada kepala, hatta massat ibhamu, sehingga tersentuh ibu jarinya akan hujung telinga, mimma yalil wajah, yang pada waktu itu bersebelahan dengan muka. Maka pada waktu itu dia telah melalukan jari
jemari tersebut sehingga pada waktu itu ibu jari menyentuh akan cuping telinga, menyentuh akan bahagian atas telinga. Thumma ala sudr, kemudian pada waktu itu dilalukan tangannya pada bahagian dahi, wa nahiyatil lihyah, dan kemudian pada waktu itu kepada bahagian janggut, la yuqassir wa la yabtush, tanpa pada waktu itu menggenggam sesuatu pun. Maksudnya dilalukan kerana pada waktu itu ada air pada wajah Nabi, maka Nabi pada waktu itu buang air, ataupun pada waktu itu turunkan air daripada janggut dan daripada kepala baginda. Maka aku berkata kepada Atha, kam dzukira laka akharahan Nabi, agak-agak berapakah yang kamu ingat Nabi telah melewatkan solat fardu isyak pada waktu malam tersebut? Maka berkata Atha, aku tidak tahu. Qala Atha, berkata Atha, ahabbu ilayya, yang paling aku suka adalah aku solat berjemaah, wa khilwan, ataupun pada waktu itu bersendirian, namun muakhiratan, dalam keadaan solat isyak itu dilewatkan sebagaimana Nabi SAW telah melakukan pada malam tersebut. Maka kata Atha, sama ada berjemaah ataupun bersendirian, pilihan dia adalah pada waktu itu solat pada lewat malam, ketika mana berlalunya separuh malam, itu adalah yang paling beliau suka. Fa in syaqqa, maka kalaulah itu berat bagi kamu, maka solatlah pada waktu itu bersendirian, ataupun solatlah bersama dengan orang ramai secara berjemaah. Wa anta imamuhum, sewaktu kamu adalah imam mereka. Fasalliha, maka solatlah kamu pertengahan, tidak terlalu awal dan tidak terlalu lambat. Maka semua hadis ini menunjukkan, Imam Muslim nak menunjukkan bahawa disukai untuk pada waktu itu melewatkan solat fardu isyak kalaulah tidak membebankan akan orang lain. Tapi kalaulah dengan lewatkan solat fardu isyak jemaah tak datang, maka pada waktu itu tidaklah dituntut. Dan dalam mazhab Syafi'i juga solat isyak dituntut untuk solat di awal waktu. Kita akan sambung riwayat 1454 pada jam 9 suku, insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.